Hadis ni menghuraikan apa yang disebut dalam Quran, qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu Allah subhanahu lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Dibinasakan mereka yang telah menggali parit-parit. Tuhan kata, yang menyalakan api di dalam parit itu. Mereka duduk beramai-ramai di keliling parit dan bersorak melihat orang yang dibakar hangus. Mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman dengan cara disaksikan oleh mereka sendiri. Dan tidaklah mereka melakukan hukuman yang zalim itu melainkan kerana orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang mempunyai langit dan bumi. Dan Allah mengatakan akhirnya, orang yang melakukan kezaliman dimasukkan dalam neraka, dan orang yang mati dibakar jadi abu itu mendapat kemenangan yang besar. Macam mana jadi abu boleh menang? Jadi abu menang apa? Tuhan kata zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Menunjukkan mereka menang di alam barzakh, di alam akhirat, di alam kubur. Hidup kita bukan hidup di dunia saja. Ada hidup alam barzakh, di alam kubur dan alam akhirat. Mereka yang berjaya dan menang, yang berjaya di alam kubur dan alam akhirat. Walaupun jaya di alam dunia ni, dapat duit banyak, harta banyak, lawan Islam, tak berjaya namanya. Hiduplah atas dunia sebentar. Allah, Nabi menceritakan dengan cerita yang panjang. Diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, sahabat yang diturunkan ayat Quran kepadanya, yang memujinya, memuji kerana dia sanggup berhijrah, meninggalkan harta. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Syuhid mendapat keuntungan yang besar. Bila dia nak berhijrah, dia telah dihalang oleh bala tentera musyrikin. Lalu dia melarikan diri di atas puncak bukit dengan memegang panah yang digalasnya, dan dia dikenali seorang pemanah yang handal. Kata Suhaib, jangan dekat. Kalau dekat, kamu tahu aku pemanah yang handal. Aku akan bagikan panah ni tiap-tiap seorang satu, kata Suhaib. Lalu mereka kata, wahai Suhaib, tak apalah, kami sanggup bebaskanmu dengan syaratmu serah kedamu yang ada di Mekah. Barang yang ada dalam kedai tu, hartamu serah pada kami bebaskan. Suhaib kata, ambillah semua barang aku. Lalu Allah Ta'ala, Suhaib dibebaskan. Suhaib meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW, menceritakan tentang seorang raja. Kata ulama, raja ni di kalangan bangsa Yahudi Bani Israel yang kafir. Iaitulah bangsa Yahudi yang nak bunuh Nabi Isa. Dia angkat oleh Allah ke langit Nabi Isa ni. Tuhan selamatkan Nabi Isa. Raja Yahudi ni memerintah Najran, negeri di antara Yaman, sempadan Yaman dan Saudi. Dia mengaku diri dia jadi Tuhan. Dan dia mempunyai seorang ahli sihir
Menunjukkan ilmu sihir menjadi ilmu yang dibanggakan di zaman itu. Setelah ahli sihir ini terlalu tua, lalu ahli sihir menasihatkan raja supaya cari seorang pemuda supaya dia turunkan ilmu sihir. Maka dipilih seorang pemuda yang cerdik, yang bijak di dalam negeri itu. Ditanggung oleh kerajaan, menunjukkan kerajaan beri beasiswa. Beasiswa ni bukan zaman ni, zaman dulu dah ada dah. Raja tanggung budak ni belajar ilmu sihir. Sekarang ni ilmu lain pula, ilmu sains, teknologi macam-macam sekarang ni kerajaan beri beasiswa. Kebanggaan zaman sekarang. Zaman dulu ilmu sihir, kerajaan bagi beasiswa. Tiba-tiba pemuda yang dibeasiswakan oleh kerajaan ini bertemu dengan seorang rahib, iaitulah padri, yang berpegang dengan ajaran Injil Nabi Isa AS, Injil yang sebenar, yang terpaksa beribadat secara uzlah, mengasingkan diri di bukit, jauh daripada orang, ibadat bersembunyi. Orang tua-tua kata tak apa nak jumpa dengan jin, itu cerita pelawak belaka. Cerita pelawak, cerita Melayu, cerita mengarut. Sebenarnya ulama-ulama zaman dulu bila menghadapi kerajaan yang zalim, dia tak mampu nak berdepan, nak berhujah, tak pandai. Pengikut dia tak ramai, dia beruzlah, mengasingkan diri di bukit. Bukan kerana nak cari jin, nak belajar ilmu salah, tapi kerana nak menyelamatkan akidah, nak menyelamatkan agama dia. Ditemui oleh pemuda yang dapat beasiswa kerajaan. Pemuda ni duduk dekat padri, tanya beberapa soalan. Pemuda ni cerdik. Padri pun beritahulah Tuhan yang sebenar, Allah Ta'ala. Dan pemuda pun berminat, Tuhan beri hidayah, beriman kepada Allah, mengaji dengan rahib, dengan padri ini. Setelah mengaji dengan padri, baru dia pergi ke ahli sihir. Itulah dalam perjalanan dia tiap-tiap hari, zaman dulu tak ada asrama macam zaman learning. Dia berulang-alik antara rumah dengan ahli sihir. Tengah jalan dia pergi dekat rahib yang bersembunyi ini. Menyebabkan dia lewat pergi dekat ahli sihir. Lalu ahli sihir rotan dia, pukul dia sebab mari lewat. Lalu dia mengadu kepada rahib, wahai tuan guru, Syekh, saya telah didera oleh ahli sihir kerana pergi lewat. Kata orang alim ni, tak apalah, bila mau pergi dekat ahli sihir, dia kata pasal apa mari lewat, beritahu ke dia sebab ayah di rumah dengan mak suruh buat kerja di rumah. Bila balik di rumah pula, dalam perjalanan balik dia singgah kat rahib mengaji lagi. Kalau orang di rumah tanya pasal apa, kata sebab belajar panjang hari ni. Menipulah. Menunjukkan menipu yang diizinkan oleh syarak. Pelawak yang dibenarkan oleh syarak. Ada orang kata macam mana mengaji dengan duit kerajaan, lawan kerajaan pula. Orang ni bercakap. Ni cerita ni. Mengaji dengan ditanggung oleh kerajaan, lawan kerajaan pula. Kerajaan tak percaya pada Islam. Allah Ta'ala lebih pada kerajaan lagi, kena ikut Allah Ta'ala. Tuhan beri hidayah kepada pemuda ni. Begitulah dalam keadaan dia berulang-alik, walaupun dia dapat beasiswa kerajaan. Akhirnya Tuhan nak tunjuk dia pada satu hari, dia tengok orang ramai di tengah jalan. Dia tanya pasal apa? Ada binatang tengah jalan, tak orang nak lalu. Binatang tak disebut dalam hadis ni, ulama-ulama khilaf. Ada ulama mengatakan singa. Ada ulama mengatakan ular besar. Syekh Ali As-Sabuni dalam syarah hadis mengatakan binatang besar yang naik daripada laut. Lalu pemuda ni kata, ini aku nak bukti sama ada Tok Guru ni betul ataupun ahli sihir betul. Lalu dia ambil batu,
Dan berdoa, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amril sahir faqtul hadhihi al-dabah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya apa yang diajar oleh Tok Guru ni lebih betul, bukan sahih, ahli sahih ni sesat, bunuhkan binatang ni sehingga orang boleh lalu. Dia pun pekong dengan batu. Pekong dengan batu, kena mati binatang tu. Dan orang ramai boleh lalu dengan selamat. Menyebabkan orang ramai tengok ni pelik ni. Dengan batu boleh mapuh binatang yang besar. Lalu dia pergi jumpa Tok Guru, dia cerita apa yang berlaku. Dia doa pada Allah Ta'ala. Kata Tok Guru, jaga-jaga, engkau akan diuji oleh Allah Ta'ala. Orang ramai dah tahu dah. Orang ramai dah tahu dah, mu ni beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tuhan sebut dalam Quran, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Adakah manusia mengira sudah cukup bila mereka bercakap kami telah beriman, padahal mereka telah tidak diuji dan dicoba? Sesungguhnya kami Allah telah menguji umat-umat zaman dulu, maka ternyatalah orang yang benar beriman dan orang yang bohong beriman. Mesti diuji Allah Ta'ala. Kalau sekiranya orang tu dia beriman dah. Dia Mekah hajat kali umrah, 10 kali pergi umrah. Tak ada sebenarnya cara senang. Iman dia tak betul lagi. Ini ingat. Tuhan sebut dalam Quran, kalau beriman sungguh mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Tuhan sebut dalam Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu kira kamu boleh masuk syurga dengan percuma? Belum lagi datang berkamu ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat pengikut Nabi zaman dulu. Bila mereka beriman, mereka telah diseksa, digoncang iman mereka dengan goncangan yang dahsyat. Sehingga berkatalah Rasul dan pengikut-pengikutnya, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini dia iman. Firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim." Sesiapa yang beriman mengkufurkan taghut dan beriman kepada Allah, dia telah menyimpulkan tali yang teguh dengan iman dia. Mengkufurkan taghut dan beriman kepada Allah. Siapa taghut? Taghut ni ialah Tuhan-Tuhan yang dilantik yang lain daripada Allah Ta'ala. Ahli-ahli nujum yang mengaku tahu benda yang gaib. Kerajaan yang tidak menjalankan syariat Allah, ini taghut disebut dalam Quran. Dalam ayat-ayat yang banyak dalam Quran. Kalau kita hadap ni, beriman kepada Allah bermakna disimpul. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah menjadi wali kepada orang yang beriman. Allah menjadi wali pada orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka daripada az-zulumat. Zulumat ni jamak berzulmah. Zulmah, zulumat. Gelak-gelak yang banyak. Gelak dalam ibadat, gelak dalam politik, gelak dalam ekonomi, gelak dalam undang-undang, gelak dalam akhlak, gelak dalam cara hidup. Ini zulumat. An-nur satu saja, iaitu cahaya Islam. Islam yang menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Allah Ta'ala selamatkan orang beriman daripada gelak yang banyak kepada satu cahaya. Orang yang kafir, daripada cahaya satu masuk dalam gelak yang banyak. Disebut dalam akhir ayat kursi. Ujung ayat kursi ada ayat ni.
Menyebabkan mereka yang sungguh-sungguh ini mengikut ayat ni akan diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi kata Tok Guru, wahai anak muda, engkau akan diuji wahai anak muda. Bila engkau diuji, jangan beritahu dah saya aja. Senyap-senyap sudahlah. Jangan royak biar pecah. Jangan pecah di mulut, pecah dalam perut, tak apa. Begitulah cakap Melayu kita. Tiba-tiba Tuhan jadikan budak ini ada karamah. Sesuai dengan zaman ilmu sihir. Zaman itu. Ilmu sihir ni memanglah banyak benda-benda pelik. Contohnya dia buat benda yang haram. Buat benda yang haram. Ambil darah hik perempuan, tulis ayat Quran. Jadi kafir. Tulis ayat Quran jadi kafir. Puja-puja maris lalu. Nak apa? Tok Syekh tu maris lalu. Nak apa? Benda-benda pelik. Tu dia. Ataupun mengaku tua sehari pada Tuhan. Macam mana dia tua sehari pada Tuhan? Ayah dia tua pada dia. Pelawak. Ini semua ilmu mengarut belaka. Ataupun mengaku jadi Tuhan. Mana dia mengaku jadi Tuhan? Dalam linga dia tak tahu ada benda. Nak mengaku jadi Tuhan macam mana? Dalam linga dia pun tak ada linga mu, tak tahu. Nak mengaku jadi Tuhan. Ini semua bodoh mengarut. Bila pegang dengan ilmu yang mengarut jadi sesat, maka berlakulah sihir-sihir yang pelik ini. Ambil daun duduk, letak dalam poket, waktu tubik jadi pitis. Ni keramah. Keramah apa? Ini ilmu syaitan mereka. Ini dia. Dan Tuhan jadikan mereka yang beriman dengan karamah untuk lawan ilmu sihir. Memanglah masa Islam masuk di alam Melayu ni banyak sihir-sihir ni. Dan Tuhan jadikan ulama-ulama kita masa itu banyak karamah-karamah dia untuk mengalahkan sihir ini. Tuhan jadikan pemuda ni karamah. Orang buta, dia doa-doa celak. Orang sakit baklar, doa-doa jadi molek kulit. Sakit tak boleh diobat, dia doa-doa jadi sembuh penyakit. Menyebabkan orang ramai mari berjumpa dengan dia, berobat ramai. Lalu berita siapa pada seorang pembesar, seorang menteri. Menteri yang buta. Menteri itu datang bawa dengan hadiah yang banyak. Wahai pemuda, kalau boleh sembuh penyakit saya ni, saya beri hadiah ni semua. Pemuda ni kata, saya tak boleh sembuh, yang boleh sembuhnya Allah. Kalau Datuk Menteri ni beriman pada Allah, Datuk Seri beriman pada Allah, ataupun Tan Seri lah zaman ni, beriman pada Allah, percaya pada Allah, boleh sembuhlah penyakit ni. Lalu Menteri kata, saya beriman kepada Allah. Pemuda dia doa celak mata. Lalu datang menghadap raja. Raja tengok, celak. Macam mana Datuk buta yang boleh celak ni? Kata menteri ini, bukan saya, bukan manusia buat, ni Tuhan yang buat. Siapa dia Tuhan? Allah. Raja kata, ada Tuhan lain pada saya? Ada? Allah. Lalu menteri ini ditangkap. Diseksa. Siapa dia yang berobatmu ni? Menteri ini tak tahan sakit pada lalu. Beritahulah orang muda. Dia bawa orang muda, rupanya hak kerajaan beri beasiswa tadi. Hak kerajaan beri beasiswa. Dapat beasiswa kerajaan. Lalu raja pun suka, Allah berjaya kerajaan. Beri beasiswa. Berjaya. Tinggi ilmu ni. Kata pemuda ni, tinggi apa? Bukan saya buat, Allah yang buat. Lalu raja kata, ada Tuhan lain pada aku? Ada, Allah. Dia seksanya pemuda ni. Pemuda ni kena seksa datang. Budak-budak orang tua. Rakyat Tok Guru aja. Kerajaan pun suruh polis dia pergi takak Tok Guru ni. Takak. Lalu Tok Guru ni diseksa. Diminta murtad. Tak murtad. Akhirnya suruh gaji pada. Bawa gaji. Letak gaji atas pada. Kalau tidak, engkau akan dibelah dengan gaji. Di sinilah Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata dalam hadis, ala inna rahal Islam khudul ata'a ma dama ata'an.
فإذا أصار رشوة في الدين فلا تأخذوه يمنعكم الفقر والحاجة ألا إن رح الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فكونوا مع الكتاب ألا إن فيكم أمراء يعملون لأنفسهم ما لا يعملون لكم فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم قالوا ماذا نصنع يا رسول الله قال كونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب موتة في طاعة الله خير من حياة في معصيته رواه الطبراني في الأوسط. Hadis riwayat Imam Tabarani dan ulama-ulama hadis yang lain daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi kata, ambillah pemberian orang. Kalau itu adalah pemberian, kata Nabi. Orang beri kamu apa-apa, ambil, kata Nabi. Kalau itu pemberian sungguh. Mu ni miskin, mu ni sesak. Mu tiap orang beri. Itu hakmu untuk dapat benda-benda itu. Kalau itu rasuah dalam perkara agama. Orang beri kamu ni supaya mu lawan agama. Tak boleh dihalal, jangan ikut kehendak-kehendak agama, kamu dapat ni. Nabi kata jangan ambil. Kamu tak ambil, yamna'kumul faqra wal hajah. Kamu tak jadi fakir, tak jadi berhajat. Kamu tak ambil, Tuhan kata. Tuhan ambil rezeki ikut lain. Maknanya kalau mu ambil, jaga mu jadi basak sebab bila-bila. Tengoklah. Betul doa Nabi kata ni. Betul sungguh hak Nabi kata ni. Dapatlah banyak mana pun. Kalau kita sanggup tukar yang hak, ambil yang batil, yang dapat tu tak ada berkat, jadi bangsa sampai bila-bila. Dapat berapa juta pun jadi bangsa juga sampai bila-bila. Betul Nabi kata ni. Ingatlah, roda Islam akan berpusing. Islam ni kadang-kadang duduk atas, kadang-kadang duduk bawah. Kadang-kadang depan, kadang-kadang belakang Islam ni. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang umat dia kuat, kadang-kadang umat dia lemah. Hendaklah bersama dengan Islam, Nabi kata. Sama ada menang, kalah, kuat, lemah, orang letak depan, orang letak belakang, jangan peduli, tetap dengan Islam, Nabi kata. Ingatlah akan berlaku. Quran dan orang yang berkuasa akan bertentangan. Quran akan bertentangan dengan pihak yang berkuasa, yang memerintah. Quran kata lain, orang yang memerintah kata lain. Nabi kata ikut Quran. Ikut Quran. Jangan peduli pemerintah yang tak ikut Quran ini. Ingat akan ada kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Akan lahir kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang beramal untuk diri mereka dan puak mereka, bukan untuk kamu. Kalau kamu mentaati mereka, mereka menyesatkan kamu, Nabi kata. Kalau kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Kalau taat, jadi sesat. Kalau lawan, susah. Siapa bunuh pun boleh. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau kami bertemulah dengan keadaan macam ni, macam mana nak buat? Jawab Rasulullah, jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa dan pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa ni disola pada batang kayu. Dia letak gergaji dan dibelah jasad sehingga jatuh jasad yang dibelah dengan gergaji. Mereka tak berganjak dengan iman. Mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah Ta'ala. Inilah kisahnya. Iaitulah rahib yang beriman kepada Allah dibelah dengan gergaji. Terbelah dua. Menteri pula dibelah dengan gergaji. Terbelah dua jasad jatuh ke bumi. Dibelah dengan gergaji. Mati. Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala al-hawariyun kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyana alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin.
Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong yang menegakkan agama Allah. Macam ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada golongan Hawariyin, 12 orang sahabat, siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam menegakkan agama Allah? Lalu Hawariyun berkata, kamilah wahai Rasulullah, yang sanggup menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka sebahagian Bani Israel beriman, sebahagian tak beriman. Sikit yang beriman, banyak yang tak beriman. Yang beriman diseksa, di antaranya dibelah dengan gergaji. Walaupun mereka menyembunyi di pulau yang jauh, di gunung, tara kambing jauh pada orang, diketahui ditangkap dan dibunuh, dibelah dengan gergaji. Antaranya disebut dalam kisah ini. Adapun pemuda ni, raja masih sayang lagi. Lalu raja suruh pujuklah dengan cara dera. Pujuk tak jadi apa. Suruh bala tentera bawa ke bukit. Bawa ke puncak bukit. Kerana dia budak, orang muda. Boleh dia tak tahan kita uguk-uguk. Beritahu dia kena ikut kerajaan. Kalau ikut kerajaan selamat. Kalau tak ikut kerajaan akan lontar, dibuang daripada puncak bukit mati. Sampai puncak bukit, budak ni berdoa kepada Allah Ta'ala. Bukit bergoncang, jatuh. Habis, tentera jatuh, budak ni balik congek-congek. Pemuda ni balik congek-congek, mengadap raja. Tak lari. Boleh lari pasuknya ni, tak lari. Balik, raja tengok. Mana orang lain? Allah Ta'ala selamatkan mereka dibinasakan. Lalu raja suruh pula bala tentera muat atas kapal pergi ke laut. Sampai tengah laut, uguk dia. Kena ikut kerajaan. Kalau tak ikut kerajaan, terhut dalam laut. Pemuda ni berdoa kepada Allah Ta'ala, kapal terlingkup. Semua pada tentera mati. Pemuda ni berjalan congek-congek, balik menghadap raja pula. Menghadap raja pula. Lalu raja tanya, mana orang lain? Habis dah, tergelang, lemah, habis dah laut. Lalu pemuda ni kata, nak bunuh saya senang je. Nak bunuh saya mudah aja. Panggil orang ramai, kerah seluruh rakyat berimpun di padang, di stadium. Zaman dulu dah ada stadium. Himpunkan di satu tempat, ambil batang kema hak tinggi sikit, pacak letak saya. Ikat di batang kema tu, ambil panuh hak ada dalam busur telur hak saya galah ni, letak di busur dia, sebut nama Allah, hak Tuhan saya percaya ni. Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan pada pemuda ni, sebut nama Allah, baru boleh bunuh saya. Tidakkah ini bunuh diri? Ada orang kata bunuh diri. Ada orang kata wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, dibaca ayat Quran pula, jangan capuk diri dalam kebinasaan. Ayat ni berkait dengan jihad. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Ayat ni, belanjalah harta kamu untuk menegakkan agama Allah, jangan campur diri dalam kebinasaan. Kena baca habis ayat ni, jangan baca separuh, kena baca habis. Pemuda ni sanggup mematikan diri dia sendiri, menunjukkan Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin bagi seseorang itu untuk mematikan diri dia bagi menyelamatkan Islam, menyelamatkan akidah orang. Di antaranya pemuda-pemuda Palestin yang tak ada jalan nak lawan tentera Israel yang canggih, malaikat letak bom di tubuh dia, masuk dalam tentera Israel, pecahkan bom itu, bunuh tentera Yahudi. Ini dibolehkan oleh syarak. Dibolehkan oleh syarak, disebut amaliyah istishhadiyah. Ini pemuda ni buat ni, pemuda ni buat ni, ada dalam hadis ni. Sahabat Nabi dalam perang Badar yang kita baca tadi, ada seorang sahabat yang sedang makan buah tamar. Lalu dia berkata, wallahi Nabi kata, la yuqatilul yawma rajulun muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Nabi kata, demi Allah, tidak ada seorang yang berani berperang pada hari ini yang mara tidak undur, lalu dia mati, Allah masukkan dia dalam syurga. Lalu seorang sahabat yang masih menggenggam buah kurma untuk makan mengatakan, ini Nabi janji syurga,
Tak ada yang menghalangku daripada syurga malaikat buah ni. Lalu dicampaknya. Dicampak. Terus masuk dalam musuh. Dan syahid dalam peperangan Badar. Ini dia. Kerana nak memberanikan orang lain. Nak beranikan orang lain. Ini diizinkan oleh syarak. Bila negeri Islam diserang oleh musuh-musuh. Dalam tahun 65. Ketika Pakistan diserang oleh tentera Hindu India. Tahun 65. Tentera sempadan ada berapa puluh orang saja. Tentera India Hindu masuk dengan kereta perisai, kereta kebal. Tak ada jalan untuk lawan. Lalu tentera Pakistan meletakkan bom di motosikal dia dan merempuh kereta perisai India. Meletupkan kereta perisai India dengan berani. Menyebabkan tentera India berundur kerana takut melihat keberanian tentera Islam. Ini dia yang kita kena faham. Ini hadisnya. Dengan syaratnya diizinkan oleh syarak. Jangan pergi letup pasar. Pergi letup hotel. Pergi letup kedutaan. Ini tak boleh. Kedutaan ada perlindungan diplomatik. Mengikut hukum syarak. Itu tak boleh. Jangan. Bila musuh serang negeri kita. Nak selamatkan negeri kita. Sanggup kita mati. Nak menyelamatkan akidah orang ramai. Pemuda sanggup menawarkan diri dia. Buat satu upacara. Raja pun ikut nasihat. Lalu dia cari batang kerma yang kukuh. Dia tambat pemuda ni, dia ambil panah daripada belakang dia. Lalu petanda yang membunuhnya menyebut Bismillahirrabbilghulam. Dia lepas panah tiba-tiba menembusi pipinya. Orang ramai tengok bila sebut nama Allah. Bila sebut nama Allah, baru dia mati. Pemuda ni pemuda cerdik. Pemuda yang terpelajar. Yang dipilih oleh kerajaan untuk dapat beasiswa belajar ilmu sihir. Lawan kerajaan. Tak syukur pada kerajaan ke? Syukur pada kerajaan, syukur pada Allah. Hak mana dulu? Allah dulu. Baru lain pada Allah Ta'ala. Allah dulu. Kalau lawan dengan Allah Ta'ala, kena Allah hendaklah diutamakan. Bila orang ramai tengok, orang ramai kata amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Allah. Orang ramai tengok, rupanya orang tak takut. Bila tengok pemuda yang berani, yang ikhlas beriman pada Allah, orang ramai jadi beriman. Lalu pembesar berjumpa dengan raja, hak pengapu lah ni. Tuanku, orang dah ikut budak-budak. Tuanku kata dah, pemuda ni bawa ajaran sesat. Menyesatkan orang. Hak sesat sungguh lah. Raja kata, ambil tindakan, buat roadblock. Gali luk parit di tempat roadblock. Ambil kayu api, nyalakan kayu api ini. Barang siapa yang Islam, campak dalam api ataupun terjun sendiri. Kalau tak boleh terjun sendiri, campak dalam api. Maka dilakukanlah upacara pembunuhan yang kejam ini. Dibakar. Sampai giliran seorang perempuan yang mendukung bayi yang masih merah. Budak yang masih merah lagi. Bersapa perempuan yang bersalah. Masuk ke dalam api, kesian ke anak yang masih menyusu. Tiba-tiba Tuhan jadikan anak yang masih menyusu ini bercakap. Wahai ibu, sabar, sabar. Menunjukkan sabar ini bukan saja sabar penyakit, sabar dengan iman dan Islam. Ini sabar yang paling tinggi. Sabar ibu di pihak yang benar. Lalu dicampak dia dan anak dalam api jadi abu. Dan Allah Ta'ala zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang paling besar. Menang macam mana jadi abu? Menang macam mana? Menang di alam akhirat. Menang di alam akhirat. Ayat ini menunjukkan bahawa kita kena pilih menang di alam akhirat. Hanya mereka yang sabar dalam menghadapi kehidupan dunia saja yang menang di alam akhirat. Wallahu a'lam.